Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Irwan Rizal dalam Let's Talk. Banjir yang melanda pantai timur dan barat Malaysia pada 2 minggu yang lalu dianggap antara paling terburuk sekali. Gelombang ketiga bakal melanda beberapa negeri tidak lama lagi. Apakah ini dikaitkan dengan cuaca dunia yang semakin tidak menentu? Apakah faktor yang menyebabkan keadaan ini berlaku? Bagi mengupas isu ini dengan lebih lanjut lagi, kita bersama saudara Ambun Dindang daripada bahagian korporat dan komersial Jabatan Meteorologi Malaysia atau lebih dikenali sebagai JMM. Apa khabar tuan? Khabar baik. Sihat Sihat. Terima kasih kerana sudi hadir di mobtv.my pada kali ini. Ya. Sebelum kita cerita panjang sikit pasal banjir gelombang ketiga ni, saya nak minta sikit untuk tuan menerangkan sedikit berkenaan dengan background meteorologi, Jabatan Meteorologi ni. Apa sebenarnya fungsi sebenar jabatan yang sedang tuan bertugas? Okey, terima kasih Cik Irwan. Sebenarnya memang perlu kita terangkan kepada masyarakat, kerana ramai masyarakat di luar sana yang kurang memahami tugas-tugas selain daripada memantau cuaca yang dilakukan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun kita sebut sebagai Met Malaysia sekarang ni. Met Malaysia? Met Malaysia ni di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Jadi kita salah satunya agensi yang diberi peranan dalam memantau keadaan cuaca, keadaan gempa bumi dan juga keadaan laut di persekitaran negara kita. Okay? Di samping memantau keadaan cuaca, kita juga mempunyai tanggungjawab lain seperti memberikan perkhidmatan untuk apa yang kita namakan sebagai aviation meteorology, iaitu memberikan maklumat penerbangan kepada semua kapal terbang yang berlepas meninggalkan negara kita. Ya, itu mungkin orang ramai tidak tahu. Jadi sebenarnya kita juga mempunyai pejabat penerbangan nasional di KLIA. So pejabat ini akan membekalkan semua dokumentasi penerbangan. Jadi setiap kapal terbang yang berlepas meninggalkan mana-mana lapangan terbang di Malaysia ini mesti mendapatkan dokumentasi penerbangan. Daripada Met Malaysia sendiri. Daripada Met Malaysia. Berbalik kepada situasi banjir yang berlaku di Malaysia pada kali ini, pada ketika ini kan. Adakah ia merupakan satu fenomena biasa ataupun dari persepsi atau daripada pandangan Met Malaysia ia merupakan satu keadaan yang normal? Okey, sebelum menjawab pada soalan itu, saya nak sambung balik tadi. Selain daripada membekalkan maklumat penerbangan, kita juga sering melakukan aktiviti pembenihan awan. Pembenihan awan? Iaitu menghasilkan hujan apabila keadaan kemarau dan juga berjerbu. Di mana kita pembenihan awan ni kita lakukan untuk 3 tujuan. Pertama ialah mengurangkan kesan jerbu itu sendiri. Dan kedua ialah kita juga diperlukan untuk menaikkan paras air di empangan-empangan, sama ada untuk jana kuasa ataupun keperluan harian. Dan juga kita membuat pembenihan awan ini untuk keperluan-keperluan agensi pertanian seperti MADA, KADA apabila diperlukan. Berdasarkan kepada permintaan. Itu juga tugas kita. Selain daripada itu, kita juga membekalkan ramalan cuaca untuk operasi cari gali minyak di Laut Cina Selatan. Ramalan cuaca untuk cari gali Yes. Kerana mereka juga memerlukan ramalan cuaca seperti ombak untuk mereka membuat lifting, untuk installation, dismantle semua tu. Mereka memerlukan maklumat cuaca. Jadi kita juga membekalkan banyak syarikat-syarikat, bukan saja dalaman, syarikat-syarikat luar juga kita akan bekalkan jika mereka meminta lah untuk kita bekalkan. Berdasarkan permintaan. Berdasarkan permintaan. Juga kita membekalkan maklumat-maklumat meteorologi pertanian. Dan juga kita membekalkan maklumat seperti untuk pembinaan, pengangkutan, sukan. Sukan juga? Ya, juga sukan. Seperti yang akan datang ni untuk LTDL Langkawi, Litua di Langkawi itu. So kita juga terlibat dalam membekalkan ramalan cuaca. Program 5. Program 5 sekali? 5 sekali. Juga kita terlibat dengan satu tim kita akan hantar. So jika macam F1, so maknanya F1. Met Malaysia ni bukan hanya fokus kepada bencana cuaca, bencana seperti banjir, bukan fokus kemarau, bukan saja tapi aktiviti harian juga Met Malaysia mainkan peranan penting seperti penerbangan, empangan air, cari gali. Ini merupakan salah satu fungsi Met Malaysia. Jika macam itu, macam tadi tuan maklumkan kepada saya berkenaan dengan kaji cuaca, ramalan cuaca. Sejauh mana impak atau kadar efektifnya ramalan cuaca daripada Met Malaysia ni kepada golongan yang memerlukan atau penggunanya pada masa sekarang?
Okey ya. Jadi untuk setiap monsun seperti yang soalan yang Cik bagi tadi. Ya. So setiap monsun timur laut itu kita akan sentiasa memantau. Okey. Jadi proses pemantauan kita itu kita buat 24 jam di pejabat kita yang ada pegawai bertugas 24 jam. 24 So jam. mereka akan sentiasa mantau dari segi luruan-luruan monsun tadi. Okey. Apabila ada berlaku luruan monsun yang akan bermula daripada Siberia sana dan membawa angin yang kencang bergerak masuk melalui Laut Cina Selatan, dan dia akan mengumpul semua kelembapan yang berada di Laut Cina Selatan dan terus menghala ke pantai timur semenanjung Malaysia. Okey. Jadi itu yang kita namakan luruan monsun. Alright. Yang akan dipantau secara berterusan pegawai kita, dan apabila mereka mengesan ada tanda-tanda akan berlaku letusan angin kencang itu, kami akan mengeluarkan nasihat dahulu. Okey. Jadi nasihat yang kita keluarkan ada 3 peringkat. Peringkat kuning, peringkat jingga dan peringkat merah. Alright. Itu bergantung kepada kelebatan hujan lah. Okey. Dan mereka sentiasa akan memberi nasihat ini melalui sama ada melalui TV, media, dan juga kita akan menghantar kepada agensi pengurusan bencana melalui sistem SMS. Okey. Jadi maklumat-maklumat ini sebenarnya memang disalurkan secara cepat. Dan secara berterusan. Secara berterusan kepada semua yang terlibat. Sama ada agensi, kita melalui SMS, dan juga melalui fax. Untuk orang ramai kita akan hebahkan melalui TV, dan laman web, dan juga kita beritahu media. Melalui media masa. Itu dari segi penyebaran lah. Tapi dari segi pemantauan memang 24 jam. So tapi Malaysia dah tahu, dah ramalkan. So penyebaran maklumat, nasihat, amaran telah diberikan. Kan? Tetapi kita tengok seolah-olah macam tiada persediaan yang dilakukan oleh sama ada pihak kerajaan atau pihak individu masyarakat itu sendiri. Kan? Ini adakah kerana ramalan tersebut memberi satu gambaran yang nampak normal, yang berpunca daripada mereka ni kurang, kita cakap kurang alert? Macam mana tuan? Okey, jadi sebelum setiap monsun itu, kita memang banyak mengadakan program-program kesedaran. Okey. Diadakan sepanjang tahun. Di peringkat masyarakat, kita mengadakan apa yang kita namakan kempen kesedaran awam, ataupun disaster based community based campaign tu. Okey. Di negeri-negeri yang dijangkakan terlibat. Okey. Jadi di peringkat penerangan peringkat kempen kesedaran awam tu memang kita jalankan sepanjang tahun secara berterusan. Dan juga di peringkat nasional kita sudah mengadakan, memang setiap tahun sebelum monsun tu kita mengadakan namakan forum iklim kebangsaan. Memang ada Sebelum setiap musim monsun timur laut kita akan jemput wakil setiap negeri yang biasanya Pantai Timur, dan juga agensi-agensi pengurusan bencana. Kita akan adakan di Ibu Pejabat kita di Petaling Jaya. Okey. Jadi tujuan itu ialah untuk memberikan penerangan. Apakah keadaan yang kita jangkakan dalam monsun yang akan datang. Seperti tahun lepas kita adakan bulan Oktober. Sebab monsun tu mula bulan November. So itu kita akan berikan semua informasi berkaitan dengan monsun. Saya cuma nak tahu tuan, ramalan-ramalan tersebut kan, sejauh mana atau apa jarak ramalan tersebut dengan keadaan yang akan terjadi? Berapa lama yang kita ramalkan? Awal seminggu, awal setahun, atau kita boleh ramalkan, Malaysia boleh ramalkan awal 3 bulan? Macam mana tu jaraknya? Jadi untuk yang dinamakan lead time tu. Lead time untuk ramalan ni untuk monsun kita diberikan 3 hari sebelum. 3 hari sebelum. 3 hari sebelum itu bergantung kepada keadaan di Siberia. Okey. Tapi kadang-kadang keadaan itu jelas. Kadang-kadang keadaan yang boleh menyebabkan luruan ni tidak nampak dengan nyata. Agak kabur. Sebab itu kita kadang-kadang kurang daripada 3 hari. Jadi jika keadaan tu nampak jelas, dia punya tekanan sudah jelas, dia letusan sudah berlaku, so kita akan keluarkan 3 hari sebelum. Okey. Jadi bila keadaan yang tidak jelas dan nampak, cuma tiba-tiba dia muncul dan terus memberikan letusan yang boleh menyebabkan luruan monsun tu, itu kadang-kadang kita dapat kurang daripada 3 hari. Tapi memang kita seboleh-bolehnya kita akan buat 3 hari sebelum. 3 hari sebelum. Untuk memaklumkan. So bagaimana pula dengan banjir pada kali ini? Kita tahu bulan 11, bulan 12 memang musim banjir di setengah-setengah tempat. Kan? Terutama sekali Pantai Timur. Tapi banjir pada kali ini dia amat drastik sekali, luar biasa. So bagaimana dari segi ramalan yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan, adakah ramalan itu merupakan ramalan yang biasa, mereka pun anggap biasa, ataupun Met Malaysia mengeluarkan ramalan mengatakan ini merupakan impaknya luar biasa? Bagaimana?
Okey, untuk yang banjir yang kali ini memang kita memang kita katakan dia adalah luar biasa, kerana betul. Hujan pun agak lebat. Terutama di Kelantan, Terengganu dan Pahang. So hujan itu memang luar biasa. Dan juga dari segi pemantauan kita sudah mengeluarkan sebanyak dalam amaran yang kita keluarkan, kita telah untuk episod yang ketiga tu yang berlaku pada 24 hari bulan Disember tu, sebenarnya kita telah kesan selebih awal, di mana amaran nasihat peringkat kuning pertama yang kita keluarkan pada 14 Disember. 14 Disember? Ya. Itu peringkat kuning untuk awal. Kerana kita ada nampak ada kesan-kesan dia tu. Dan juga seterusnya kita tingkatkan kepada jingga oleh 15 Disember. Okey. So maknanya amaran nasihat telah dikeluarkan secara awal, maka persiapan ini bukan terletak di bawah bidang kuasa MAP Malaysia, di bawah bidang kuasa jabatan-jabatan yang berkaitan. Okey, saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan full moon ni. Ramai yang cakap full moon ni akan melanda Malaysia, sampai ada yang saya dengar berkata Malaysia akan menghadapi salji lah, kadar sejuk yang luar biasa lah. Boleh tak Tuan Ambon beri penerangan sedikit mengenai full moon? Okey, full moon ini dia tidak ada kaitan dengan salji. Okey. Dan dia cuma yang boleh dipengaruhi ataupun diakibatkan apabila berlakunya full moon ialah air pasang itu akan besar. Air pasang? Pasang besar. Air pasang besar? Pasang besar. Dinamakan spring tide. Okey. Dia berlaku 2 kali dalam tempoh 28 hari ini. Ada. Cuma bila dia pasang tu besar, berlaku apabila kedudukan matahari, bulan dengan bumi itu selari. Jadi apabila kedudukan ketiga-tiga planet ni selari, so dia adalah tarikan matahari, bulan tu terhadap air tu pasang tu lebih tinggi. Sebab dua menarik sekali. Jadi itu pada masa yang namakan new moon atau full moon ini adalah gravity untuk menarik air pasang tu lebih tinggi. Tapi ia bukan satu perkara yang luar biasa? Bukan. Ia satu perkara yang normal? Satu perkara yang normal. Tapi adakah ia adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada kadar banjir kita yang luar biasa pada kali ini? Ya. Selain daripada faktor-faktor lain yang mengakibatkan banjir? Okey, selain daripada faktor hujan lebat tadi, pada masa tersebut, iaitu pada hujung bulan lepas di banjir besar di Kelantan dan Terengganu ini ialah berlakunya full moon pada masa itu. Okey. Jadi air pasang adalah besar. Ya. So jadi kebetulan pada masa yang sama juga hujan pendalaman adalah lebat. Okey. Jadi bila hujan pendalaman lebat, so air yang hujan yang turun tu tak dapat keluar dengan cepat ke laut. Sebab pasang besar telah menolak air itu masuk ke darat. So jadi bertembunglah antara pasang besar dengan hujan lebat, maka air itu akan bertakung di sungai-sungai kita, dan terusnya melimpah. Itu yang menjadikan banjir itu lebih daripada luar biasa. Lebih biasa daripada itu, lebih luar biasa. So cuaca, kita tahu cuaca sekarang cuaca tak menentu. Cuaca secara globalnya, pemanasan global ada, tapi sekarang ni kita sedang musim hujan. Saya dapat dimaklumkan kawasan Sierra Amerika juga mengalami penurunan salji yang luar biasa. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan cuaca secara drastik ini berlaku, Tuan? Sebenarnya kita dengar beberapa hari yang lepas banyak yang mengatakan suhu sejuk melampau. Tetapi sebenarnya ini ialah berlaku tahun lepas. Daripada tahun lepas lagi? Tahun lepas, Januari tahun lepas, suhu di Kuala Krai mencatatkan 17.5, itu sejuk. Yang agak luar biasa. Terutama di Kuala Krai, di Kelantan dan juga di utara semenanjung Malaysia. Tapi itu yang berlaku tahun lepas, Januari tahun lepas. Kalau tak silap adalah 22 Januari tahun lepas. Jadi bila ini pernah berlaku tahun lepas, so ramai juga yang menganggarkan akan berlaku lagi tahun ini. Tetapi untuk cuaca sejuk ini berlaku, dia mesti ada trigger dia. Trigger dia adalah apa yang berlaku di Siberia tadi. So jadi yang kawasan sejuk yang Siberia tu dia mesti lebih sejuk lah. Lebih sejuk. Baru dia boleh menyebabkan angin yang keluar daripada Siberia masuk ke negara kita akan lebih sejuk. Tapi untuk tahun ini kita tidak mendengar berita-berita yang cuaca yang lebih sejuk di sana. Malah di negara China pun tidak ada berlaku cuaca yang agak melampau sejuk. Kerana untuk dia sampai ke Malaysia, dia mesti melalui China, utara Vietnam dan juga Thailand. So negara-negara tersebut akan mengalami cuaca sejuk dahulu. Baru dia akan sampai ke sini. Saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan teknologi yang kita ada, yang MAP Malaysia gunakan sekarang ni. Kan? Tadi Tuan maklumkan kita boleh dapat tahu 3 hari sebelum.
Kan? Okey. Tak ada ke teknologi yang kita pakai atau seperti Amerika Syarikat ke atau dunia luar ke kan, yang boleh detect benda ni lebih awal so that kita jabatan-jabatan berkaitan pihak berkuasa boleh buat preparation yang begitu awal. Okey, setakat yang saya tahu Mhm. tidak ada teknologi yang betul-betul boleh meramalkan dengan tepat Okey. keadaan cuaca ini. Malah di Amerika sendiri pun. Aha. Kalau ada, mereka tidak akan dilanda Hurricane Katrina dengan menyebabkan banyak kematian. Ya. So jadi teknologi sekarang ni belum mencapai kepada tahap kita untuk meramalkan 100% 7 hari ke depan ke ataupun 2 minggu ke depan. Ya. Jadi apa yang digunakan oleh masyarakat dunia sekarang ialah apa kita namakan sebagai pemodelan ramalan cuaca ataupun bahasa Inggerisnya numerical weather prediction model. Itu juga Malaysia pakai. Malaysia juga menggunakan itu. Numerical weather prediction model ini adalah satu grafik janaan komputer. Okey. Jadi apabila kita memasukkan data-data yang sekarang ni, so komputer akan menjana grafik tersebutlah. Okey. Jadi grafik itu akan dikeluarkan dalam bentuk sama ada angin, sama ada hujan, suhu untuk 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, 3 hari ke depan dan yang paling ada sekarang ni yang sudah ada sehingga 7 hari ke depan. Itu grafik janaan komputer. Okey. Jadi untuk dia menjana 7 hari ke depan ni, dia memerlukan super komputer yang betul besar, ia boleh memproses berapa saat macam tu. Okey. Jadi itu memerlukan komputer yang sangat laju. Jadi di Malaysia kita sudah menggunakan teknologi yang sama juga. Cuma kita downscaling kepada area kita. Okey. Area Malaysia iaitu di sekitar Semenanjung dan Sabah Sarawak. Okey. So jadi kita juga menggunakan model-model itu. Alright. Tapi disebabkan oleh kekangan komputer kita, Kekangan kita tak boleh mencapai kepada Adakah 7 kerana hari. kita tak cukup bajet untuk nak beli teknologi seperti ni tuan? Atau ia memang memerlukan satu investment yang begitu tinggi? Yes. Tapi bagi saya ia amat berbaloi jika kita invest kerana ia boleh menyelamatkan nyawa-nyawa dan juga banyak kemalangan-kemalangan yang bakal terjadi. Adakah Met Malaysia akan buat satu proposal kepada pihak kerajaan untuk mendapatkan teknologi sedemikian? Ya, mungkin kita akan mencadangkan juga selepas daripada berlakunya banjir ini. Mungkin dari segi nak memanjangkan tempoh ramalan tu, kita memerlukan komputer yang lebih laju. Yes. So mungkin kita boleh memohonlah untuk peruntukan bagi mendapatkan super komputer. Kerana seperti Yang Berhormat Perdana Menteri baru maklumkan beberapa hari lepas, baru-baru ni saja, bahawa SOP baru bagi banjir yang besar akan dikeluarkan, akan dibentangkan kepada Kabinet dalam masa 6 bulan. Adakah Met Malaysia termasuk sekali dalam jantung kuasa untuk membangunkan SOP ni? Ya, kita termasuk sekali dalam dari segi jawatan kuasa saya ingat belum ditentukan lagi, Okey. tetapi kalau ikut Perdana Menteri dia ada menyebutlah dia dari segi ada ramalan. Dari segi ramalan. Mungkin juga kita akan masuk ke situlah. Okey. Mestilah sekali kan. Sekali. Kerana apa yang saya tahu sekarang ni, cuaca tak menentu kan. So apakah faktor-faktor menyebabkan cuaca kita tak menentu? Kita tak nak ceritalah global. Dekat Malaysia saja. Okey, Malaysia ni sebenarnya negara yang beriklim tropika. Itu satu kita kena faham. Okey. Jadi bila kita beriklim tropika, so negara kita tidak mengalami musim sejuk, tidak ada musim panas. So kita lah hujan dan panas setiap tahun. Alright. Jadi dari segi sistem cuaca kita berlainan daripada negara-negara di Europe, negara di Jepun, di Amerika, sebab mereka adalah 4 musim. 4 musim, betul. Kitanya 2 musim je, hujan panas, hujan panas. Jadi sistem cuaca di kita ni, di negara kita lebih kepada pembentukan awan-awan konvektif. Kita namakan convective cloud punya weather. So jadi convective cloud weather ni dia lebih susah diramalkan. Susah diramalkan. Susah diramalkan. Malah orang-orang di negara beriklim sejuk pun mengatakan sistem yang paling suka lah sistem yang di tropika. Negara kita. Sebab di negara kita, negara tropik inilah dia punya lifespan weather itu tidak panjang. Paling lama pun 1 jam. Kalau itu bentuk dia dah dikesan dalam satelit ataupun radar, lepas setengah jam tu 1 jam dia dah hilang jadi hujan. So ada kena-mengena tak yang putih beliau? Di negara Europe, sistem cuaca diorang lebih kepada yang kita namakan frontal system. Frontal. Frontal system ni lebih stabil. Alright. Dia lah lebih lama jangka hayat dia. So sebab itu bila dia ramalkan kalau sistem dia di sini, dia bergerak ke sini,
Okey, dalam berapa masa lagi dia akan sampai sini, sinilah hujan. Okey. Memang sini hujan. Oh. So itu kadang-kadang orang membandingkan kenapa kita kurang tepat dengan negara-negara Europe. Yes. Tapi mereka tidak faham sistem adalah berbeza. Itulah hakikat dia. Itulah hakikat. Walaupun dua-dua cuaca, Aha. kita di tropik, sana di Europe, Yes. 4 musim, kita tak ada musim panas hujan. Tapi macam mana dengan keadaan puting beliung yang tak pernah berlaku, yang baru-baru ni jadi di mana, di Penang, di Kelang kan. Ya. So kita tak dapat nak predict atau Malaysia tak dapat nak predict ke keadaan ni akan berlaku atau macam mana tuan? Okey, puting beliung ini satu fenomena baru. Okey. Tetapi dia baru di darat. Sebelum ni banyak kali berlaku di laut. Pernah berlaku. Memang banyak kali dia berlaku di laut. Alright. Kita namakan belalai air. Okey. So bila nampak funnel cloud tu, Yes. dia atas muka laut tu dah bergerak, itulah puting beliung, tapi di laut kita namakan dia lah belalai air. Belalai Atau funnel cloud. Alright. Bila dia bergerak ke darat, Aha. yang baru-baru ni tahun Yes. lepas bulan Oktober banyak yang berlaku, Yes. dia sudah jadi puting beliung. Yes. Tapi yang dalam skala yang kecil. Skala yang kecil. Puting beliung yang ada di Malaysia ni tidak macam di Amerika Yes. Utara yang besar. Yes. Yang boleh memusnahkan satu bandar. Ya. So di kita ni dalam dia punya diameter pun tak banyak, tak besar, sekitar 20 meter dia punya size. Okey. Sebab yang baru-baru di Kedah ni ada juga staf kita melawat dan menengok kesan dia. Mereka menjangkakan dalam sekitar 20 meter dia punya diameter dan dia punya panjang track tu dalam sekitar 200 meter. Kebiasaannya apa punca menyebabkan puting beliung boleh terjadi ni tuan? Okey, dia dipengaruhi ataupun faktor yang menyebabkan 3 faktor utama lah. 3 faktor utama. Pertama ialah kita ada awan cumulonimbus. Okey. Yang selalu cakap awan cumulonimbus ni kan? Yes. Okey, di dasar sebab awan cumulonimbus ni tinggi. Aha. So di dasar awan cumulonimbus ni adalah satu perolakan yang kuat. Okey. So jadi bila berlaku perolakan ataupun angin yang laju masuk ke dalam awan ini, ya. so berbanding dengan angin yang di permukaan yang agak lemah, so ada berlaku pusaran. I see. So pusaran ini lama-lama dia akan menyedut awan tu ke bawah. Okey. Dia sengit mula-mula, bila pusaran kuat, so dia jadi ke bawah. Okey. So awan yang menurun ke bawah ni adalah yang menghasilkan puting beliung. Yes. Tapi bila dia menyentuh tanah, bandingkan tadi pusaran dia semakin kuat tu, so dia akan menyebabkan kerosakan lah. Yes. Satu, lepas awan cumulonimbus. Yes. Yang kedua lah dia memerlukan kawasan lapang. Okey. Sebab itu di Kedah tu lah banyak sawah padi. Sebab kenapa dia perlu kawasan lapang? Sebab dia untuk dia menjana pusaran tu, dia tidak ada bukit, tidak ada yang kawasan yang bergunung kanang. Bagaimana dengan bangunan? Bangunan juga, tapi bangunan tidak ada kesan sangat sebab dia rendah lah. Okey. Kebanyakan di Kedah tu dia dia rumah yang rendah. Yang kedua, yang ketiga adalah dari segi air. So, untuk dia hidup, dia memerlukan kuasa ataupun energi. Okey. So di mana dia dapat energi adalah air-air di sawah tu. Sebab itu air itu akan memeluap. Ya. So itu akan membentuk awan. So dari segi dia membesar itu pun dia perlukan energi dia untuk hidup. Dia 3 faktor. Awan cumulonimbus, kawasan lapang yang luas dan juga air di permukaan tanah tu. Okey. Balik pada banjir kita ni, macam mana kita nak atasi? Apa akan terjadi yang menurut pengkajian tuan, adakah perkara banjir gelombang ketiga ni akan berlaku lagi pada masa akan datang, atau bagaimana kita nak atasi masalah-masalah macam ni? Okey, untuk bercakap pasal banjir masa musim timur laut ni, memang dia akan berlaku lagi. Memang akan berlaku. Memang, tetapi kita dari segi nak skala itu kita akan tengoklah daripada 1 tahun ke 1 tahun. Okey. Sebab yang kita kena tahu ialah banjir di bulan 11 hingga bulan Mac mesti berlaku terutama di pantai timur, betul, Sabah dan Sarawak. Okey. Kerana monsun itu akan bermula di pantai timur, terutamanya bulan 11 dan bulan 12 di Kelantan Terengganu. Alright. Bulan 12, bulan Januari ialah di Pahang, Selatan Pahang dan Johor. Okey. Januari dan Februari biasanya ke Sabah dan Sarawak. Okey. So ini yang berlaku sekarang ni. Sebab sekarang ni kita lihat di kawasan utara semenanjung Malaysia, terutama Kelantan, Terengganu, Pahang, cuaca sudah baik. Ya. Malah di Johor pun sudah baik sekarang ni. Okey, Cuma yang kita risau adalah di Sarawak. Sebab sekarang monsun kalau ikut dia punya lazimnya, dia akan beredar ke Sarawak bulan Januari dan Februari. So sekarang Sabah Sarawak kena berhati-hati, bersedia. Oh, itu amat bahaya sekali ya. So tetapi itu memang kita dah tahu tu patternnya setiap tahun kan. Tapi macam mana kita nak atasi dengan bantuan Map Malaysia untuk membuat satu persiapan supaya kita tahu kadar impaknya kan, semakin buruk atau sama saja. Macam mana kita nak atasi masalah ni? Okey, untuk mengatasi masalah banjir ini dia memerlukan collective decision lah. Okey. Keputusan
kerjasama semua pihak yang terlibat dengan pengurusan banjir. Okey. Dari segi Met Malaysia, Aha. kita sentiasa memantau keadaan cuaca Okey. dan membekalkan Segala ramalan maklumat. cuaca, segala maklumat kepada agensi yang berkaitan. Aha. Okey, selepas daripada itu dari segi persediaan, kita Yes. tahu ada agensi yang menguruskan itu. So kita juga akan bagi tahu keadaan ialah di musim monsun. Aha. So kita semua harus bersedia. Harus bersedia. Itu ya dari segi pengurusan lah. Mhm. Dari segi tindakan lain seperti untuk sama ada untuk mendalamkan sungai, Mhm. itu bergantunglah kepada jawatankuasa yang nanti akan mungkin dari segi sungai itu perlu didalamkan, Aha. itu terpulang lah. Ya. Tapi dari segi Met Malaysia memang peranan kita memantau cuaca, Memantau cuaca. mengeluarkan khidmat dan maklumat cuaca yang perlu untuk masyarakat. Itu je. Mungkin sedikit nasihat atau sebarang panduan kepada viewers kita berkenaan dengan masalah bencana-bencana, mungkin banjir dan juga cuaca-cuaca yang lain. Mungkin Tuan boleh beri sedikit nasihat untuk sebagai kesimpulan kita? Okey, dari segi bencana yang perlu kita tahu ialah kita mempunyai banyak bencana di Malaysia. Okey. Satu ialah banjir. Ya. So banjir kita tahu memang bulan 12 bulan 11 hingga bulan Januari memang kita akan mengalami Yes. banjir. Jadi bagi pihak mereka yang sering mengalami banjir ini harus bersedia pada tempoh tersebut. Okey. Lepas tu kita beralih kepada musim kemarau. Ya. Ini biasanya dalam bulan Jun hingga bulan Ogos. Okey. So apabila monsun tu berubah kepada monsun barat daya, di mana kita mendapat keadaan cuaca yang sedikit kering. Alright. Jadi kita juga harus bersedia dengan keadaan cuaca tersebut. Ya. Kerana kemungkinan juga jerebu merentasi sempadan, keadaan yang panas akan berlaku di negara kita. So daripada itu dari segi bencana lain seperti tanah runtuh, bila hujan lebat, Ya. banjir kilat, itu juga bencana-bencana sampingan yang ada di Malaysia ni. So bermakna kita perlu bersedia setelah apabila Met Malaysia mengeluarkan nasihat atau amaran. Ya. So semua pihak perlu berada dalam keadaan yang bersedia. Ya. Baik, terima kasih saudara Ambon Dinding di atas kupasan dan sedikit perkongsian yang diutarakan sepanjang perbincangan kita pada kali ini. Semoga penonton di luar sana dapat bersedia bagi menghadapi banjir gelombang ketiga dengan mengambil langkah-langkah keselamatan yang sewajarnya. Sekian dulu daripada saya, Irwan Rizal. Semoga kita bertemu dalam topik yang lebih menarik dalam Let's Talk. Sila layari mobtv.my bagi rancangan-rancangan menarik yang telah disediakan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.